Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya, walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah
bersamanya kekal bahagia akhirat sana. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke live Road to Ramadan special untuk pagi ini. Okey. Jadi waalaikumsalam pada yang memberi salam. Kita ada kat sini Puan Rostina, Puan Asmah, Puan Aisyah, Puan Nursiah, Hasifah Collection. Butik pun ada. Puan Fatimah, Puan Ana, Puan Ahimi, Puan Faridah, Puan Azizah, Puan Rashid, Puan Sariah, Tuan Rosli, Puan Nur Aisyah Tun, Puan Rohaya, Cik Abu Bakar, Puan Nora Mahmud, Puan Rusnah, Pak Cu pun ada pagi ni. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita diberikan kelapangan, kita diberikan keizinan untuk bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Sihat ke? Sihat ke? Bagaimana kesihatan tuan-tuan dan puan? Kalau tak sihat tak ada lah pagi ni kan? Okey. Saya pun macam tengah beransur pulih. Tengah beransur pulih sesama dengan sakit tekak. Tapi saya paksakan juga hari ni insya-Allah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan pada slot pagi ni insya-Allah. Ramai yang terkejut, live Muh Ngaji tak ada ke pagi ni? Semalam Ustaz Hadi terlupa. Semalam Ustaz Hadi terlupa nak mention pagi ni kita akan ada live. Okey. Jadi itulah ramai yang terlepas. Okey, baik. Sekejap. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah ramai yang komen sihat. Alhamdulillah. Syukur kerana diberikan
keizinan untuk bersama-sama pada pagi ini. Okey, baik, tuan-tuan dan puan. Seronok pagi ni. Alhamdulillah kita ada 57 orang. Jom bantu kami share, jom bantu kami like, jom bantu kami follow. Okey, sebab setiap like, setiap share, setiap follow tuan-tuan dan puan itu akan membantu kami untuk sampai kepada lebih ramai orang lagi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi pagi ini kita nak berceritakan tentang Road to Ramadan. Perjalanan menuju Ramadan. Perjalanan menuju Ramadan. Yelah kita ni dah masuk bulan Syakban. Hari ni kita dah 2 Syakban, betul kan Cik Mi? Kan? Hari ni kita dah masuk 2 Syakban. Lebih kurang kurang tolak tambah tolak 28, 29 hari je lagi untuk kita masuk bulan Ramadan. Kalau ikutkan tarikh yang kita ada pada hari ini 23 dari bulan Feb kan. 23 Mac tu nanti kita dah masuk dah bulan puasa. Sekejap sangat tuan-tuan dan puan, sekejap dah. Jadi kita nak bulan Ramadan yang sekali je setahun ni, sekali setahun ni yang kita tunggu-tunggukan ni, kita nak jadikan dia adalah satu bulan yang hebat, satu bulan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Jadi hari ni kita nak menceritakan tentang Road to Ramadan. Apa yang sebenarnya Izzy Ngaji sediakan untuk tuan-tuan dan puan dalam perjalanan Road to Ramadan ni? Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau kita ni buat sorang-sorang, kita ni mudah hanyut. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita ni mudah hanyut. Bayangkan kita dekat sungai, kita sorang-sorang. Sungai tu besar. Kita sorang-sorang je. Kita nak berpaut dekat pokok ke batu ke lama kelamaan, okey, lama kelamaan kita akan terlepas juga. Betul tak? Kita akan terlepas juga. Kita akan hanyut jugalah. Tapi kalaulah kita ni berjemaah, kita ada circle, okey, ramai-ramai berpegang, orang kata tolong satu sama lain dekat sungai tu, selamanya ataupun daripada masa ke semasa kita akan terus bertahan dan bertahan. Okey? Alhamdulillah. Baik, seronok hari ni tuan-tuan dan puan. Di kesempatan ini juga saya kena katakan ni, okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas jasa kepada saya tak tahu siapa, saya tak tahu siapakah dan saya tak tahu berapa ramaikah yang telah memberikan kiriman tafsir Ibnu Katsir yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Dia dipostkan atas nama saya. Dia dipostkan atas nama saya. Jadi saya tak tahu siapa. Sampai dekat izin ngaji ni, insya-Allah yang mewakafkan ataupun yang memberikan tafsir Ibnu Katsir ni kepada izin ngaji ni, insya-Allah kami doakan semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Kami sebenarnya memang dalam perjalanan untuk dapatkan. Kami memang perjalanan untuk mendapatkan, tapi orang kata itulah perjalanan Allah itu lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada hamba Allah yang memberikan kepada kami tafsir ini. Okey? Ah, saya kena cakap public je sebab saya tak tahu siapa. Saya dah mesej dah beberapa orang. Okey? Tapi ramai yang tak tahu. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi tanpa buang masa, saya nak jemput. Saya nak jemput tidak lain tidak bukan kita punya legend lah. Kita punya legend. Legend kita dah ada ke belum tu? Okey? Ah, siapa dia legend tu tuan-tuan dan puan? Siapa dia? The one and only. The one and only. Siapa tu? Tidak lain tidak bukan mestilah Ustaz Abdul Hadi. Jadi tanpa buang masa tuan-tuan dan puan, saya nak jemput Ustaz Abdul Hadi yang sedang berada dekat studio di Taman Koperasi. Okey, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Macam mana Cik Ifan kita? Okey hari ni? Alhamdulillah. Pedih Cantik tu, seketika. warna biru tu, Quran tafsir tu. Allahu Ibnu Akbar. Katsir. Itulah Masya-Allah. siapa yang mewakafkan ni ribuan terima kasih. Kan kita tak tahu siapa. Jenuh mencari siapa pemberi tu. Jenuh mencari. 2-3 hari duk risau siapa yang post ni. Takut salah post Ustaz. Itulah Kan? tu. Sebab nama tu ada salah eja juga. Itulah Alah. dia. Okey baik. Ustaz, hari ni kita nak buat apa ni? Alhamdulillah. Pertamanya saya minta maaf lah tuan-tuan perempuan. Ada yang tertanya kat mana kita punya moh ngaji pagi ni. Jadi memang kita tangguhkan dulu untuk kita adakan slot pagi ni. Dan seperti yang tuan puan lihat lah tajuk yang ada, kita nak bercerita sedikit tentang Road to Ramadan kan, yang tak lama lagi kita akan
Orang kata apa, kita akan masuk dalam beberapa hari lagi, tak sampai 30 hari pun lagi. Dan insyaAllah mungkin adalah beberapa persoalan yang saya akan kongsikan daripada apa yang diajukan oleh Encik Irfan sebentar lagi insyaAllah. Okey. Oh dah habis Oh dah, Dia macam ringkas. terkejut Tak saya. pas pula Okey, kan. baik. Jadi alhamdulillah, insya-Allah sama-sama. Walaupun kita tak ada mengaji pada pagi ni insya-Allah, baik, tapi perkongsian pada pagi ini apa yang kita adakan, dia macam podcast lah juga tuan-tuan dan puan. Podcast pada pagi ini insya-Allah sama-sama untuk kita nak refresh balik tuan-tuan dan puan. Kita nak refresh balik, kita nak sedarkan balik. Saya ada hari tu saya baca satu hadis yang dikongsikan oleh Jakim, okey, yang mana, mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bulan Syaban ni adalah bulan yang ramai orang leka, ramai orang lalai. Sebab dia antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Maksudnya orang ni lost, orang lost, kan. Rejab tu orang dah semangat dah nak Ramadan, tiba-tiba Syaban orang lost. Tiba-tiba masuk Ramadan tertanya-tanya, terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa, kan. Dah start, pertengahan Ramadan barulah kita nak mula. Lepas tu hujung Ramadan barulah kita rasa macam sedikit menyesal. Kalaulah aku buat lebih awal. Kalaulah aku start lebih awal. Kalaulah aku dah get ready lebih awal. Lepas tu kita tekad, Ramadan tahun depan ni kita nak buat benda yang lebih baik. But then Ramadan yang akan datang pun sama juga berlaku, kan. So this year insya-Allah, okey, bulan Ramadan ni kita boleh katakan agak awal tahun jugalah, bulan 3 kan. Selalu kita kat hujung-hujung sikit kan. Baru masuk tahun baru tiba-tiba dah bulan Ramadan, sama-sama orang kata azam tu masih ada lagi. Azam 2023 tu masih ada lagi. So kita nak bawa masuk sebagai orang kata satu satu tujuan lah. Azam yang kita pegang tu kita nak bawa sebagai satu tujuan yang kita boleh boostkan lagi dalam bulan Ramadan. Okey? Jadi saya pun tak nak bercerita panjang, insya-Allah kita pun faham objektif kita kat sini adalah untuk kita suntik balik semangat dan kita nak lebih bersedia untuk bulan Ramadan. Okey? Jadi saya nak ajukan soalan kepada Ustaz Adi. Kan, ada soalan baru best. Barulah kira ada macam sebab manusia ni tuan-tuan dan puan, dia kena ada persoalan. Kenapa macam ni ya? Kenapa macam tu? Kalau tak ada persoalan, dia tak terjawab apa yang difikirkan dalam minda. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz Adi. Ustaz Adi, bila kita kata tadi kan kita kata Ramadan lah, kita dah kata, kita dah ambil mafhum hadis tadi, antara bulan yang ramai orang lalai adalah bulan Syaban dan sebagainya. Jadi soalan yang paling simple Ustaz Adi, perlu ke bersedia bulan Ramadan ni? Ha, Kalau tak bersedia tak boleh ke Ustaz Adi? Nanti masuk Ramadan, kita buat je lah macam biasa, kan? Pahala tetap, orang kata benda yang biasa tu, orang kata kalau kita buat, bulan biasa ni, macam biasa, nanti masuk bulan Ramadan akan dilipat kali ganda. Kan dah cukup Ustaz Adi. Jadi perlu ke bersedia? Silakan Ustaz Adi. Okey, baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih diucapkan kepada host kita pada pagi ini, Encik Irfan, dan kepada semua sidang pendengar, penonton, ibu-ibu, ayah-ayah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan belum terlambat untuk saya menjawab salam tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menjawab persoalan ni, sekali lagi saya nak mohon jasa baik anda semua, tolong bantu saya. Jom kita sharekan dulu, sama-sama sebarkan. Mungkin ada yang rasa macam, oh tak ada mau ngaji, tak naklah tengok. Tapi sebenarnya hakikatnya kita masih lagi berada dalam majlis ilmu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi persoalan yang diajukan sebentar tadi, perlu ke kita bersedia untuk menyambut Ramadan yang bakal tiba ni, ya? Perlu ke bersedia? Jadi apa yang kita nak highlightkan ialah perkataan bersedia tu ataupun persediaan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak sharekan dulu secara umum lah apa yang kita boleh faham dengan maksud persediaan tu. Andai kata saya tanya pada tuan puan kan, apa definisi
sedia ataupun persediaan ni, sepastinya semua akan menjawab dengan jawapan yang seakan-akan sama sahaja. Setuju ataupun tidak? Jadi begitulah. Jadi apa yang kita boleh lihat secara umum, maksud persediaan ni adalah adanya sesuatu yang akan menjelang dalam masa yang terdekat ataupun menjelang pada suatu tempoh masa yang tertentu. Jadi bila kita tahu ada sesuatu yang bakal kita lalui nanti, maka kita akan adakan persediaan. Ada kita punya, orang kata apa, kalau orang putih kata preparation lah kan, persediaan. Jadi tak perlu nak ulas panjang pun maksud bersedia ni, maknanya kita tahu dah. Biasa kita dengar sediakan payung sebelum hujan kan, biasa kita dengar pepatah macam tu. Jadi maksudnya pun seakan-akan je, lebih kurang je semuanya. Dan persediaan ini dia biasanya akan wujud apabila kita tahu adanya kesan ataupun kepentingan pada kita. Bila kita lalui perkara yang kita nak hadap ni nanti, kita tahu ada kesan dia yang pertama. Kemudian ada kepentingan dia. Mungkin untuk kita ataupun mungkin orang sekeliling kita. Ya. Dan bila kita tahu benda tu, maka sepastinya kan, secara logiknya memang kita akan adakan persediaan. Setuju tak tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak ambil contoh lah, macam kalau zaman kita study dulu. Zaman kita study dulu di sekolah, universiti, bila kita tahu ada peperiksaan, maka kita sepastinya akan buat persediaan terlebih awal. Kita akan study, buat latihan banyak-banyak, kan? Sebab apa? Sebab kita tahu kesan bila kita menjawab peperiksaan tu nanti, dia akan menzahirkan sejauh mana kita faham tentang ilmu yang kita pelajari sepanjang tahun tu, kan? Dan ujian pun di sekolah banyak kan, ada yang penggal pertama, kan? Ada yang periksa akhir tahun dan sebagainya. Jadi, nampak tak? Itu yang dimaksudkan kesan ataupun kepentingan. Ada orang pula macam kita SPM kan, kita nak jawab betul-betul. Sebab apa? Sebab dengan result yang kita dapat tu nanti, nak membuatkan ke mana hala tuju kita nanti. Dengan keputusan yang kita perolehi nanti, kat mana kita layak untuk duduk. Kan, untuk kita mohon universiti sekian-sekian. Jadi itu contoh. Macam tuan puan sendirilah kalau kita ambil dalam kita punya norma kehidupan kita ni kan. Macam orang perempuan lah. Rasa okey tak kalau keluar, okey, dengan tudung tak iron, baju tak iron, rasa okey tak? Sepastinya tidak. Jadi itulah persediaan. Kita dah tahu kita nak keluar, nak pergi kenduri kan, nak bersiap apa semua. So kita akan iron baju, iron tudung. Walaupun sekarang ni orang kata apa, negara pula, kita kata dah maju kan. Sekarang ni baju yang tak payah iron pun ada. Tapi kalau orang yang betul-betul menjaga kan, baju tu walaupun dah kata dah tak payah iron, dah boleh guna dah, tapi kita tetap iron. Sebab apa? Kita nak rasa berkeyakinan bila keluar tu kan, betul tak? So itu persediaan. Macam tuan puan, macam nak siapa yang nak mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji, sepastinya ada persediaan. Sebab apa? Sebab kita tahu kalaulah kita pergi umrah ni nanti, kita bayar sekian-sekian harga kan. Nak buat umrah, nak buat haji, bukannya satu kos yang rendah. Tapi kita bukan nak highlightkan tentang kos tu, tapi nak cerita nilai yang kita boleh dapat. Okay? Apabila kita buat ibadah umrah, kita buat ibadah haji. So dengan ada persediaan, kita tahu apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat nanti kat sana. Dah sampai nanti tanah haram, nanti nak buat apa dulu. Kan? Jadi sepastinya orang yang akan lalui situasi ni nanti, dia akan bersedia. Beza dengan orang yang belum tiba lagi. Contoh macam saya sendirilah. Belum lagi ada kesempatan untuk ke Tanah Suci. Jadi persediaan secara total tu belum buat lagi. Secara ampuh kan, belum ada lagi. Jadi kalau kita memang dah tahu dah tarikh sekian, kita nak berangkat ni, nak naik flight. So persediaan semua benda. Kita nak kena pastikan kalau benda yang sekecil-kecil perkara itulah, nak kena pasport dan sebagainya, macam-macam benda. Nak kena ada beg kan. Beg benda yang simple, tapi kalau tak ada beg tak boleh juga. Macam mana nak letak pakaian. Itu persediaan. Baik. Jadi kalau berbalik pada soalan tadi, sama juga, perlu ke bersedia untuk Ramadan? So jawapannya bagaimana?
sepastinya perlu. Perlu. Perlu ke bersedia untuk nak memasuki Ramadan ni? Perlu tuan-puan. Perlu jika kita tahu ada kelebihan yang kita perolehi pada bulan Ramadan tersebut. Kalau kita daripada kecil dulu memang ustaz-ustazah selalu sangat sebut pada kita gini, betul? Masuk je bulan Ramadan, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan dibelenggu. Waktu ni kalau zaman kita budak-budak dulu seronok sangatlah bila sebut syaitan kena ikat ni. Kan, kadang-kadang kita buat bahan lawak-lawak dengan kawan-kawan apa semua kan. Tapi hakikatnya memang itulah yang berlaku. Jadi kalau kita melihat bila kata bulan Ramadan adalah satu bulan yang paling sesuai untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, so kita sepastinya akan melakukan tindakan. Dan tindakan tu berlaku disebabkan apa? Sebab kita faham bulan Ramadan ni adalah bulan yang memang kita digalakkan untuk meningkatkan amal ibadah. Betul tak? Kemudian kita tahu bulan Ramadan ni doa mustajab kan? Dan berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhlas, nescaya akan diampuni segala dosa-dosanya. Kan? Kita tahu itu benda basic lah. Kalau nak cerita kelebihan ni banyak tuan-puan. Ini kata basic. Kan benda yang basic. Jadi bila kita faham kesan, ini yang kita kata kesan ni, kita tahu kesan dia, aku akan dapat ni kalau aku buat sekian. Jadi itulah persediaan sebenarnya. Itulah persediaan. Dan bila sebut persediaan, kita mestilah terdetik kita nak baiki kualiti solat kita, kan? Kita nak baiki kualiti solat kita. Kemudian mungkin dalam bulan Ramadan, lepas kita tahu tadi kan kelebihan-kelebihan dia, kita pun rasa macam nak bersedekah. Dan mungkin ada yang berancang kan, nanti bulan Ramadan, masuk Ramadan, nak buat infak ataupun nak sponsor kan. Kita panggil apa tu istilah dia? Allahumma salli, lupa pula. More kan. More buka puasa apa semua untuk pelajar-pelajar tahfiz kan, selalu macam tu bulan Ramadan. Sebab apa ada yang buat begitu? Sebab mereka tahu ada kelebihan, ada ganjaran-ganjaran dia. Kan? Kemudian mungkin ada yang dia nak upgrade sikit Ramadan tahun ni, nak buat ataupun nak menyambut Ramadan di tanah suci. Kan? Jadi persediaan dia apa? Dia dah tenang-tenang dah tarikh yang sesuai kan, untuk nak pergi umrah dan kena tarikh tu pada bulan puasa. Dan persediaan lain apa dia? Kena himpun duit. Itu semua persediaan. Jadi tuan-tuan dan puan, berbalik kepada persoalan tadi ataupun kesimpulan lah, perlu ke bersedia? Jawapannya, perlu sekiranya kita tahu bahawa ada kelebihan ataupun kesan ataupun kepentingan yang kita boleh dapat apabila kita lalui bulan Ramadan ini nanti. Itu belum kita cerita tentang ujian lagi. Ada orang dah tahu dah benda-benda ni. Tahu je bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, bulan mendidik kita, kan? Bulan yang orang kata apa, mengajar kita tentang hebatnya ibadah yang Allah dah bagi ruang dan peluang untuk kita buat. Kan? Kita tahu dalam Quran orang dah selalu sebut pergi ceramah sana sini kan. Sekarang ni ilmu ni kita boleh dapat dalam video-video. Ustaz-ustazah bercerita tentang potongan ayat Quran, contoh macam dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dah bagi tahu dah, kan? Quran ni turun pada bulan Ramadan sebagai petunjuk. Bukannya orang tak faham petunjuk ni apa. Betul? Dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Nak bagi tahu bahawa dalam bulan Ramadan ni, dalam surah Al-Qadr ni, secara umum kita boleh faham bahawa malam Lailatul Qadar ni berlakunya pada bulan Ramadan. Kan? Malam yang terbaik, malam 1000 bulan. Kita tahu benda-benda tu. Tapi ada orang yang tak terkesan langsung dengan benda-benda tu. Jadi itu
Kalau bab tu, itu kita kata dia adalah satu ujian lah pula kan, ujian yang dia alami. Itu satu cerita yang lain lah pula kan, bab ujian. Tapi itulah dia tuan-puan, nak tak nak, untuk kita menghadapi sesuatu, terutamanya Ramadan yang bakal tiba ni, kita memang kena ada persediaan. Tak dapat buat banyak, sikit pun sudah memadai. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat memberi muhasabah kepada saya sendiri yang bercakap dan kita semua yang mendengar ni lah. Wallahu'alam. Terima kasih. Saya kembalikan semula kepada Encik Ifan. Mute rupanya. Okey, baik. Alhamdulillah. Syukur. Jadi, saya tertarik dengan Ustaz Adi katakan tadi, bila sesuatu tu ada kesan, ada kepentingan kepada kita, jadi kita perlulah bersedia. Sebab kita nak dapatkan kesan tu, nak dapatkan kepentingan tu. Sama macam SPM. Kita buat betul-betul sebab kita nak kerjaya yang baik, kita nak masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Dan kenapa kita kena buat betul-betul untuk Ramadan ni? Sebab untukkan masa depan yang baik jugalah. SPM tu untuk masa depan yang baik dekat dunia. Tapi Ramadan ni kenapa kita kena pulun betul-betul, kena buat sungguh-sungguh, kena boost habis-habisnya. Sebab kita nak masa depan yang baik dekat akhirat nanti. Tapi itulah dia sifat manusia ni kan Ustaz Adi. Sifat manusia ni dia suka benda yang nampak. Kita panggil herd mentality. Apa yang orang buat, itulah yang dia akan buat. Apa yang dia nampak, itulah yang dia akan buat. Macam contoh, kita nampak kedai, tiba-tiba ada kedai yang ramai orang. Kita akan pergi dengan kedai yang sikit orang. Kita akan pergi kedai yang ramai orang. Sebab kita nampak kedai tu mesti sedap. Mesti ramai kan. Dia macam tu. Jadi, tuan-tuan dan puan, nak buat sungguh-sungguh untuk Ramadan ni, kenalah duduk dalam circle yang buat benda yang sama. Kenalah duduk dalam circle yang orang baca Quran. Kalau kita duduk dalam circle yang orang pergi shopping, kita duduk dalam circle, kita akan we tend to buat benda tu. Kita akan prefer untuk buat benda tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Jadi, macam yang Ustaz Adi tadi sebutkan, Ramadan ni ada yang kena perbaiki solat lah, nak bersedekah lah, nak menaja, berbuka puasa lah, muhrir lah dan sebagainya. Tapi, macam tadi, Nak Ustaz mengaji Adi ada kan. sebutkan. Apa dia? Ustaz Adi? Nak mengaji. Nak Banyak. mengaji Itulah kan. point dia kan. Itu yang kita nak fokuskan sebenarnya. Sebab, bila sebut je pasal Ramadan, kita tahu Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Okey, kalau kita nak cerita tu, kita kena buat podcast lain tak Ustaz Adi? Kan? Al-Quran Betul. diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Nampak tak? Betapa hebat dan mulianya Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Okey? Jadi kita tahu, memang semua orang tak payah nak cakap, kalau masuk je bulan Ramadan, semua orang nak kejar khatam. Semua orang nak bertadarus. Semua orang nak mula untuk mengaji. Kan? Tapi sebenarnya ada banyak halangannya. Ada banyak halangan. Tak kiralah dia baru start ke, dia memang dah biasa ke, dia memang nak kejar khatam ke, tapi ada benda yang menghalang. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Sebenarnya, Ustaz Adi, ni soalan satu. Apa yang menyebabkan seseorang tu macam tersekat? Dia 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 ada banyak situasi lah. Kadang-kadang dia dah start dah tadarus tapi tak dapat nak habiskan. Kan? Kadang-kadang dia dah start, tiba-tiba tengah-tengah dah hanyut. Kadang-kadang dia tak dapat start pun. Kadang-kadang ada yang berjaya khatam tapi orang kata main langgar je semua. So, macam mana ni Ustaz Adi? Apa yang menghalang seseorang ni untuk bertadarus bulan Ramadan? Sebab benda ni yang kita tahu memang pahalanya, memang kebaikannya melimpah kali ganda. Why? Silakan Ustaz ni. Tes cubaan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Encik Ifan untuk soalan yang kedua ni. Apa yang menghalang untuk kita bertadarus pada bulan Ramadan. Jadi saya yakin anda semua sidang pendengar yang bersama pagi ini, sepastinya anda pun ada cabaran, ada liku-liku dia.
kan. Apabila masuk je Ramadan, kadang-kadang uh, perasaan nak mengaji tu kuat, tetapi terhalang disebabkan apa? Disebabkan suasana. Betul tak? Terhalang disebabkan suasana. Jadi seperti yang Cik Ifan sebut tadi, saya pun dah banyak kali juga sebut tentang kita memerlukan suasana. Kita kena duduk dalam circle yang betul. Kena ada orang yang tepat berada di keliling kita. Kalau tidak memang tak jadilah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita nak kena faham dululah. Bila sebut tadarus ni apa? Kan ada orang mungkin masih belum jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan tadarus. Jadi tadarus ni ataupun nama lainnya qiraatul idarah. Qiraatul idarah. Maksudnya kita duduk dalam halaqah lah, dalam bulat, kita berhimpun, berkumpul, kan. Macam dulu memang kita biasa bersemuka lah. Cuma sekarang ni orang kata dengan kemajuan yang ada, seiring dengan kemajuan, kita boleh laksanakan dengan orang kata melalui online, begitu. Boleh? Oh kejap, ada komen. Mengapa tak keluar Ustaz Adi dan Cik Ifan keluar iklan? Boleh dapatkan respon anda semua macam mana paparan skrin sekarang ni? Dia keluar apa Ada keluar apa-apa tak? Nampak tak muka saya? Cuba keluar masuk balik Itu saranan awal lah. rasanya yang lain okey kot, insyaAllah. Okey je, baik, Alhamdulillah. Terima kasih yang memberi respon. Kat mana kita tadi? Okey, apa itu tadarus? So tadarus ni adalah satu perkumpulan yang mana aktiviti tadarus ni biasanya apa? Akan ada contohlah 10 orang, kemudian akan ada seorang yang mahir lah. Dia dalam perkumpulan tadarus ni nak tak nak mesti kena ada seorang ataupun dua orang yang mahir. Kalau semua mahir lagi cantik, kan? Tapi sekurang-kurangnya paling tidak pun seorang yang mahir dalam ilmu tajwid lah khususnya, sebab kita bercerita tentang tadarus kan, membaca Al-Quran. Jadi mesti kena ada seorang yang mahir. Dan konsep dia kita pun tahu, masing-masing akan baca, okey, selang-selilah. Lepas orang ni. Dan apa proses yang berlaku? Proses yang berlaku adalah kita akan memperdengarkan bacaan kita pada masa yang sama, bacaan kita ini disemak. Oleh siapa? Oleh, kalau kata 10 orang tadi, maknanya ada 9 orang lah yang sedang menyemak bacaan kita. Dan proses tu berterusan. Sehingga bila kawan kita pula baca, kita pula menyemak bacaan dia. Kemudian sambil tu mungkin akan ada perkongsian lah tentang bacaan-bacaan, ada teguran yang berlaku dan sebagainya. So kat situ pun dah ada proses, kita kata pembelajaran dah kat situ. Walhal tadi kita kata baca kan, baca, tapi sebenarnya kat situ dah ada proses pembelajaran. Okey, jelas tak setakat ni tuan-tuan dan puan? Boleh nampak warna Ustaz? Ada nampak Ustaz? Okey. Baik, Alhamdulillah. Yang tulisan kat tepi ni soalan tau. Soalan. Sebab soalan dia takut ada yang terlepas kan, apa yang menghalang untuk kita bertadarus bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan, pertamanya kita kena bersyukur bagi mereka yang mungkin sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang sentiasa menghidupkan budaya cintakan Quran ni secara langsung ataupun tidak. Kita tak nak kena bersyukur. Sebab apa tuan-puan? Ada orang yang mungkin tak biasa dengan suasana ini. Contohnya macam ni lah. Dalam circle kita, orang keliling kita ni bukan orang yang jenis sembang pasal Quran, yang bukan jenis ajak pergi majlis ilmu, bukan. Ni bukan saya mengata siapa-siapa Ini contoh. Maknanya mungkin jiran-jiran kita ni jenis orang kata apa, asal lepak je sembang pasal senaman yoga contohlah kan. Hari ni buat yoga apa, ataupun apa nama tu, saya lupalah. Yang macam menari tu. Yoga macam dia bukan menari kan. Apa nama dia lupa pula. Bomba. Bomba. Tak ingat lah tuan-puan. Nanti tulis ruangan komen. Lupa pula nama dia. Kan? Jadi mungkin sembang benda-benda tu je. Okey?
Zumba. Zumba, terima kasih. Bomba. Mana mahu bomba tu lain. Bomba Tak maaf tuan-puan. Saya bukannya tak tahu, cuma lupa term dia tu. Zumba. Sembang pasal itu. Hari ni dah buat step apa dah kan. Pocor-pocor ke kan. Bukanlah tak boleh nak nyembang benda tu. Tapi saya nak maksudkan tadi, pertama, orang yang mengelilingi kita tu orang yang macam mana. Sebab tu saya kata tadi bersyukur. Bersyukur kalau kita ni Allah datangkan orang-orang yang ngajak kita pergi pada majlis ilmu. Faham tak? Ajak kita pergi majlis ilmu, ajak pergi kuliah, ajak pergi program baca Quran, kuliah duha dan seumpamanya. Jadi siapakah mereka ni sebenarnya? Kadang-kadang mungkin datang daripada keluarga kita sendiri. Bersyukur. Sebab Allah mungkin datangkan ahli keluarga kita yang sentiasa orang kata apa, memberi tolakan kepada kita. Ataupun walaupun kita asalnya tak minat, tapi disebabkan orang keliling kita macam tu. Jadi secara tak langsung kita pun tertolak pelan-pelan. Dan saya boleh katakan saya pun macam tu lah tuan-puan. Saya ni jadi gini pun sebabkan faktor orang keliling. Mak ayah yang mendorong. Kan? Kalau tidak, saya pun tak tahulah macam mana nasib kehidupan saya sendiri kan. Itu contoh kalau saya lah. Kan, kalau tuan-puan wallahualam, masing-masing ada dia punya jalan cerita. Kan? Jadi mungkin dengan berkat doa mak ayah dan sebagainya. So, itu yang pertamalah. Mungkin di kalangan keluarga kita sendiri. Kemudian, bersyukur juga kalau kita didatangkan jiran-jiran tadi. Kalau tadi cerita pasal Zumba, tapi ni cerita pasal tu ajak pergi majlis. Kan? Ajak pergi majlis. Majlis ilmu lah. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan majlis ilmu. Bukanlah kata tak boleh langsung nak ajak pergi basah malam, nak pergi lepak-lepak ke apa, boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah seimbang, kan? Biar seimbang. Kemudian, kita tengok tadi soalan dia apa? Punca. Kan, apa punca yang menghalang seseorang untuk bertadarus ni? Sebenarnya puncanya adalah kerana kita tak terdedah dengan perkara ni. Kalau ikutkan, orang yang dah biasa, dia akan merasakan tadarus ini adalah satu aktiviti yang tak asing lagi pada bulan Ramadan. Betul tak? Tapi kalau orang yang tak biasa, memang daripada kecil sampai ke besar, memang tak terdedah langsung dengan budaya ataupun aktiviti tadarus ni, maka dia memang tak akan rasa apa-apa pun. Tak ada rasa kepentingan, tak ada rasa yang kita kata kesan tadi. Kan, kesan tadi. Kemudian, yang seterusnya, ini rasanya memang ramailah yang tahu. Benda yang menghalang adalah takut. Takut disebabkan kelemahan pada diri sendiri. Itu je. Kan, kita rasa macam terhalang nak bertadarus, nak ngaji, nak memperdengarkan bacaan kita ni. Sebab apa? Sebab kelemahan yang ada pada diri sendiri. Memang betul lah, setiap insan, setiap manusia, setiap hamba Allah ni ada kelemahan-kelemahan dia. Tapi kelemahan ini boleh diatasi dengan kita apa? Kita bertindak, mencari penyelesaian, cari solusi. Okey? Dan apa contoh-contoh kelemahan? Biasanya kalau ikut perkongsian daripada pelajar-pelajar kita di Izin Ngaji sebelum-sebelum ni, kadang-kadang malu. Ada point dia sebab malu tu. Okey, tu Puan Izhan pun dah sebut dah. Kan? Sebab malu. Okey, ada soalan Puan Mohini, boleh ke kita nak tadarus Ramadan sorang-sorang? Sat lagi insya-Allah saya akan cuba menjawab soalan tu. Jadi malu tadi. Malu sebab tak pandai baca. Banyaklah malu ni pun, tengoklah. Mungkin malu sebab tak kenal huruf langsung. Ada orang boleh baca tapi tonggang langgang. Macam tu. Disebabkan kelemahan begitu, kita takut. Takut nak berhadapan dengan orang, takut nak memperdengarkan bacaan. Ataupun ada orang takut sebab apa? Setiap kali dia ngaji, dia set masa. Kalau baca satu muka ni, lari dia tak 2 jam, 3 jam. Satu muka, contoh. Ni contoh lah ya. Saya tak tahulah ada ke tak orang pengalaman macam ni kan. Nak cerita betapa orang apa susahnya si pembaca ni tadi, sehingga ambil masa sampai 2 jam, 3 jam. Kan? Itu antara cabaran-cabaran. Tapi tuan-puan, semua perasaan takut ini sebenarnya kita boleh atasi, dapat atasi. Bagaimana untuk kita atasi?
adalah dengan adanya tindakan. Boleh? Dengan adanya tindakan dan bukannya kita mengelak. Bukannya kita mengelak. Punca yang berlaku sekarang tahun demi tahun, minta maaf cakap tuan-puan tapi saya rasa inilah hakikatnya. Kenapa kita rasa selesa dengan apa yang berlaku sekarang, sehinggakan kita rasa macam lantak kan. Orang bukan tahu pun, kalau aku tak pergi tadarus tak adalah orang tahu aku tak pandai baca. Kalau kita berfikiran begitu, maknanya kita sedang mengelak lah tu. Cuma persoalan dia tuan-puan, persoalan dia sampai bila. Kalau kata nak mengelak tu sampai bila? Kalau kita hidup 30-40 tahun, kita buat benda yang sama. Asal masuk Ramadan je, kita hilang diri kejap. Hilang. Orang ajak. Kan kadang-kadang ada je kawan ajak kita. Jomlah join tadarus ni. Kan? Kita pun, okey, insyaAllah, insyaAllah. Dalam hati kita ni dah gundah gulana dah. Risau. Kita risau. Alamak, macam mana ni? Aku dah tak reti. Tapi, ingat apa saya sebut tadi? Semua ini boleh diatasi dengan adanya tindakan. Bertindak. Apa nak buat, bertindaklah. Mungkin belajar ke, cari kelas mana-mana, minta tolong kawan dulu. Kan? Kelas, ada yang kelas tak berbayar, ada kelas berbayar. Itu semua pilihan anda. Semua pilihan anda. Kan? Tak semestinya nak belajar terus cari kelas-kelas yang berbayar, kelas-kelas mahal, apa semua tak. Asalkan keinginan tu ada. Dan tahu matlamat. Kena jelas matlamat lah kan. Kalau tak jelas matlamat, tak jadi juga. Jadi, kalau kita berjaya bertindak, bukannya mengelak, insya-Allah, maka persoalan tadi yang menghalang seseorang bertadarus tu insya-Allah tak akan berlaku. Cuma normal lah tuan-puan. Di awal-awal ni kalau kita baru fasa nak belajar, biasalah tu. Kan kalau hari-hari pertama datang baca-baca kena tegur tu, itu biasa. Hatta yang dah mahir pun kadang-kadang kena tegur. Saya sendiri pun kadang-kadang ditegur. Ada juga yang salahnya. Itu biasa. Kan? Itu biasa. Kita lah kena berlapang dada. Janganlah cepat sangat orang kata apa, melatahnya pun. Kan? Kena marah sikit terus rasa macam menyampah lah. Rasa macam dia ni asyik cari salah je. Kan? Kita mengeluarkan orang kata apa, kata-kata yang negatif. Orang tak cakap pun tapi kita yang fikir macam tu. Jadi benda tu kita elakkan. So, disebabkan apa yang berlaku ni, sebab tu kita tengok kadang-kadang ada yang disebabkan masalah ni, masalah yang saya nyatakan tadi, membuatkan kita takut. Kalau macam orang lelaki takut nak jadi imam, kan? Takut nak jadi imam. Bab-bab lain tu tak apalah, ni benda yang basic kan. Macam orang lelaki ni memang dia sebagai imam. Imam dalam keluarga, ketua dalam keluarga, lepas tu imam dalam solat pun ia. Kan? Jadi macam itulah. Kalau contoh lain pula macam ibadah umrah. Saya pernah mendapat perkongsian daripada pelajar-pelajar sebelum ni bila bercerita tu bagi tahu ceritalah, ustaz saya sebenarnya nak buat umrah. Jadi saya fikir-fikir balik, saya ni tak boleh baca Quran. Jadi apa yang saya nak buat nanti waktu saya nak buat ibadah umrah tadi? Kan? Betul juga. Nanti dah sampai depan Kaabah tu, nanti dah duduk dalam di kawasan Mekah Madinah tu, nanti bila kita nak apa benda yang kita nak baca kan. Kadang-kadang adalah orang kata apa amalan-amalan yang kita nak boost ketika kita mengerjakan ibadah tu nanti, umrah tu. Tapi apa pun tak boleh buat. Jadi kat situ akan tertimbulnya kekesalan. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh faham ya apa yang saya cuba sampaikan ni? Saya minta maaf lah, saya bercakap ni bukan nak kata tumpuan lah orang-orang yang saya maksudkan ni, tidak. Okey. Cuma nak bagi tahu semua ini perlu diubah dengan adanya tindakan. Boleh diubah dengan adanya tindakan. Ingat, adakan tindakan dan bukannya mengelak. Kalau kita faham, kalau kita mengelak, timbulkan persoalan dalam diri sendiri sampai bila? Kan? Timbulkan persoalan dalam diri sampai bila? Puan Asma Hussein kata bila baca depan orang ramai jadi gelabah, tu yang malu. Itu biasa. Peringkat awal memang macam tu. Kan? Semua orang macam tu. Okay, saya sendiri pun lalui benda yang sama. Kan? Nak baca depan orang ada rasa gementar dia tu. Kan? Huruf sin kadang-kadang jadi shin. Padahal 40 tahun elok je sebut sin.
Tiba ada sekali tu sebabkan ada orang dengar kita baca, terus sin jadi shin. Itu biasa. Itu biasa. Okey, itu proses. Kita kena percaya pada proses, itu je. Percaya pada proses, kita go on je. Jalan, 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 insya-Allah sepastinya kita akan nampak perubahan tu hari demi hari. Yakin sahaja. Kemudian, untuk menjawab, soalan tadilah Puan Mohini tadi, kalau berseorangan ni, dikira bertadarus ke? Kalau ikutkan baca berseorangan, dia terkeluar daripada kategori tadarus ni lah. Tadarus ni tadi yang saya cerita tadi. Adalah satu perkumpulan yang mana kita baca, kemudian ada yang menyemak. Itulah proses yang sangat-sangat dianjurkan. Kerana apa? Bimbang kalau baca berseorangan ni nanti, bukanlah kata tak boleh baca seorang, boleh, kan? Cuma ni kata yang dianjurkan tadi ialah, uh, satu, kita nak banyaklah kelebihan dia. Kita boleh eratkan silaturahim, kemudian kita boleh dapat ilmu daripada perkumpulan ni tadi. Kita kena tegur tadi kan, kita baca kena tegur. Lepas tu, kawan kita baca, dia kena tegur. So kita tahu, oh tak boleh buat macam ni, kan? So sama juga terusan. Orang ni kena macam ni, orang ni passion dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kat situ dapat sesuatu. Itu dia punya, orang kata apa, hikmah. Kan, hikmah. Bukanlah kata tak boleh langsung. Andai kata kita ada keuzuran yang memang membuatkan kita langsung tak boleh nak berkumpul dan sebagainya, maka tak menjadi masalah untuk kita baca seorang-seorang, kan? Dan kalau tak Ramadan pun, kalau bukan tadarus pun, memang kita digalakkan untuk baca Quran pun, walaupun secara berseorangan, betul? Cuma itulah tadi, nak mengambil dasar hikmahnya tadi, hikmah itu. Okey? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kami di Izin Ngaji ni cubalah sedaya upaya untuk adakan program-program bagi membantu anda semua, baik yang baru nak mula, baik yang orang yang pertengahan, level pertengahan kan, dan mungkin ada yang datang untuk menambah lagi pengetahuan. Cuma kami di Izin Ngaji ni bukanlah yang terbaik. Kan, kalau nak kata orang yang pakar dalam bidang Quran ni, sebenarnya ramai lagi kat luar tuan-puan. Kalau ikutkan, tak layak ni saya ni nak berkongsi ilmu dengan tuan-puan, tapi memikirkan tentang tanggungjawab. Okey, dah memang kejaya saya begini, memang ditakdirkan Allah begini, maka nak tak nak apa yang saya ada walaupun ciput, kan, kita kongsikan juga. Kita kongsikan juga, kan. Dan di pihak saya sendiri pun kena selalu berlapang dada lah. Andai ada kelemahan, kekurangan dan ditegur oleh mana-mana pihak, so kita berlapang dada. Begitulah. Jadi insya-Allah macam nak masuk Ramadan ni tadi kan, tadi pula, nak masuk Ramadan akan datang ni kan, macam saya sebut dalam live sebelum ni, kita akan nak buat apa program yang ada nanti, booster tajwid. Kita ada booster tajwid, kan. Kita buat tu tujuannya apa? Untuk bantu, orang kata apa, sahabat-sahabat yang ada perasaan-perasaan yang dinyatakan tadi. Ada rasa tak pandai, rasa takut, ataupun nakkan persediaan. Nak baca Quran ni nak get ready dulu, kan. Nak get ready sebelum kita nak serah diri kan untuk berhadapan dengan kawan-kawan kita. Tak kisahlah secara online ataupun bersemuka, begitu. Ya. Jadi cukuplah tuan-puan. Saya risau sekarang pumpang-pumpang lagi, tak sedar masanya sampai tengah hari. Jadi cukuplah tu, saya stop dulu sebentar. Mungkin Cik Ifan nak bercerita juga sedikit kan tentang kita punya program ni nanti, program booster tajwid yang akan datang ni. Dan insya-Allah semoga perkongsian ini bermanfaat buat anda semua. Wallahu a'lam, kita serahkan kembali pada Encik Ifan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Terbaik Ustaz Adi. Panjang Okey. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan. Saya tertarik dengan point Ustaz Hadi tadi. Bersyukur sebab kita ni duduk dalam circle yang sentiasa ajak kepada benda-benda yang baik. That's why sentiasa doa. Sentiasa doa untuk kita ni jumpa orang-orang yang baik. Untuk kita ni jumpa orang yang selalu ingatkan kita. Kadang-kadang kita rasa macam, tak bestnya asyik-asyik nak ingatkan pasal solat lah, nak ingatkan pasal Quran lah kan. Tapi sebenarnya Allah sedang temukan kita dengan orang-orang yang baik supaya kita ni tak hanyut kan. Okey. Dan saya teringat apa yang guru saya pesan.
sebenarnya pada satu tahap kita ni bukan takut. Kita ni bukan takut. Kita takut ni lah, kita takut tu lah. Okey? Takut ni datang daripada adanya tempat yang kita kosong ataupun adanya tempat yang kita tak cukup. Contoh, kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Kenapa kita takut nak baca Quran? Sebab kita merasakan ataupun kita punya ilmu terhadap Al-Quran tu masih tak cukup. Kenapa kita segan? Sebab kita sebenarnya tak pernah test pun. Dia macam tu. Okey? Jadi insya-Allah teringat juga saya kepada pesan guru saya, practice selalu kita dengar practice make perfect, betul tak? Selalu kita dengar kan? Tetapi sebenarnya practice make permanent. Practice make permanent. Sebab tak ada benda perfect dalam dunia ni tuan-tuan dan puan. Yang ada perkara yang sempurna hanyalah di syurga. Perkara yang sempurna hanyalah di syurga. Dekat atas dunia ni semua benda serba-serbi tak cukup. Jadi kita kenapa kita praktis? Sebab kita nak permanentkan benda tu. Kita nak kekalkan benda tu. Kalau kita praktis, kita jadilah orang kata lebih lancar. Jadilah bacaan tu tak ada kesalahan yang sama. Sebab kita keep on ulang. Asyik salah kat situ je. Lama-lama, kelamaan kita ingat. Thank you Puan Rohaya. Practice make permanent. Dan antara salah satu benda yang boleh buatkan kita kekal dalam circle ni kan Ustaz ni, selain daripada kita ni lah. Kita ni terpaksa sebab kerja kan. Alhamdulillah sebenarnya syukur duduk dalam isi ngaji ni sebab kita dipaksa untuk buat benda-benda ni. Pada masa yang sama kita syukurlah sebenarnya, banyak benda yang kita belajar tentang Quran. Tapi antara benda yang sebenarnya memaksa kita untuk duduk dalam circle ni adalah tidak lain tidak bukan adalah kelas yang berbayar. Sebab apa saya katakan kelas yang berbayar bukan kelas yang percuma? Bila kita masuk kelas yang percuma, kita tak ada komitmen tuan-tuan puan. Kita tak ada komitmen. Kita tak terasa untuk terikat dengan benda tu. Tak apalah, percuma je. Betul tak? Sebab manusia ni dia rasa duit tu berharga. Dia rasa duit tu lagi berharga. Tapi kalau kita bayar sesuatu, takkan nak terlepas. Aku dah lah bayar 100 ni kelas ngaji. Itu yang lama kelamaan hilang terus. Kan? Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk komitmen. Kenapa kita takut nak berhenti kerja? Kenapa kadang-kadang kita tak nak stop apa yang kita buat ni? Kalau contoh kerja toksik ke dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita ada komitmen. Kita ada komitmen, kita ada keluarga untuk ditanggung, kita ada sewa untuk dibayar, makanan untuk dibeli dan sebagainya. That's why dengan komitmen tu lah, pada mulanya kita rasa paksa. Pada mulanya kita rasa paksa and then lama kelamaan, barulah kita rasa, seronok sebenarnya circle ni. Okay? Jadi, kita nak dekat sejam ni Ustaz ni. Okay. Jom kita sambung 2 lagi. Okay, insyaAllah. Jadi booster tajwid macam Ustaz Aziz sebut tadi. Dia adalah satu program yang mana kita nak, orang kata satu booster lah. Nama pun booster tuan-tuan puan. Nama pun booster. Kita nak kuatkan lagi. Kenapa kita ambil booster waktu COVID dulu? Sebab kita nak kuatkan lagi imun tu. Imun tu dah ada dah. Antibody tu dah ada. Imun badan tu dah ada. Cuma kita nak kuatkan lagi. Sama lah juga. Kita ni bukan tak reti, kita ni bukan tak tahu pasal Al-Quran. Kita ni bukan tak pernah baca pasal Al-Quran. Cuma kita nak kuatkan lagi untuk bulan Ramadan ni. That's why kita hadirkan booster. Sebagai persediaan. Dia macam short course lah tuan-tuan puan. Kita ambil satu course yang panjang tu, kita short. Jadilah booster tajwid. Kita nak boost. Okay? Jadi Ustaz Adi, soalannya adalah, boleh ke bantu? Betul ke Ustaz? Boleh ke saya pandai ngaji? Macam tu. Betul ke Ustaz ni? Boleh ke saya tadarus Ramadan ni kalau saya jual booster tajwid? Boleh ke membantu Ustaz ni? Silakan. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Irfan. Jadi kita dah masuk untuk kita mula mengwar-warkan tentang kita punya program sebelum kita menyambut tetamu istimewa pada bulan Ramadan. Booster tajwid ni boleh ke membantu? Soalan ni sebenarnya ngeri sikit nak jawab. Booster tajwid ni boleh ke membantu? Baik, tuan-tuan dan puan. Kalau
secara asas lah. Boleh ke membantu? Sepastinya boleh lah. Sepastinya boleh. Cuma kita tahu tahap penerimaan seseorang ni berbeza. Saya pun tak tahu andai kata program yang kita lancarkan ni diikuti oleh mereka yang betul-betul zero, yang betul-betul tak tahu apa-apa. Jadi membantu tak untuk golongan seperti ini? Jawapannya membantu. Cuma mungkin tidak orang kata apa, tidak mencapai pada 100%, kan? Dan pula kalau ada yang join ni adalah mereka yang dia memang dah mahir. Maka perjalanan dalam dia mengikuti tu memudahkan dia lah. Dia refresh balik terhadap apa yang dia dah belajar selama ni. Dan kalau kita lihat pada dua keadaan ni tadi, kesimpulan dia memang kita dapat bantu. Cuma beza persen penerimaan tu. Itu sahaja. Dan kalau ikutkan objektif, saya nak ceritakan sedikit objektif kita buat program booster tajwid ni, tak lain tak bukan adalah sebagai persediaan. Persediaan untuk kita masuk Ramadan ni nantilah. Dan ada tiga golongan yang kita target sebenarnya untuk siapa yang nak kena join booster tajwid ni. So, yang pertama adalah mereka yang baru nak belajar. Sebab apa booster tajwid ni, nama pun booster kan, kita memang fokus pada asas sahaja. Dia tak sama macam tuan-puan mengikuti pengajian intensif kita kan. Selama 28 sesi, iaitu kelas Advanced My Tajwid online yang kita buat pada setiap Selasa malam tu. Itu pertemuan tu sahaja 5 bulan. Bersamaan dengan 28 sesi, lebih kurang 28 sesi. Jadi untuk booster ni nanti insyaAllah kita buat 4 sesi je. Kalau tuan-puan buat perbandingan 28 sesi dengan 4 sesi, jauh beza tu. Dia jauh beza. Jadi kat mana beza dia tu? Pertama dari sudut konten tu. Konten yang kita sediakan dalam booster tajwid, maksudnya syllabus yang kita sediakan dalam booster tajwid ni, dia kita kata yang basic. Yang basic lah. Dan yang keduanya adalah dari sudut pencerahan yang diberikan, pendekatan yang dibawa, dan siapa yang akan kata apa, mengajar untuk booster tajwid ni, insyaAllah saya sendiri. Dan pendekatan saya pun sebenarnya risau juga kan, macam mana saya nak slow down sikit kan, untuk jadikan, bayangkan satu modul nak bincang dalam tempoh 4 pertemuan. Ini pun kita tak tahu yang mendatang ni macam mana kan, silap-silap boleh jadi 5. Itu Allahu'alam lah. Cuma target kita sekarang ni 4 pertemuan sahaja. Ya. 7 bulan, sorry. Saya salah sebut 5 bulan tadi ya. Terima kasih. 7 bulan, nampak? 7 bulan bersamaan 28 sesi dengan 4 sesi. Jadi sebab tu 4 sesi booster tajwid ni kita fokuskan yang asas sahaja. Kemudian pendekatan yang saya bawakan nanti agak berbeza lah. Jadi tuan-puan janganlah samakan booster tajwid ni dengan Amito tu, Advanced My Tajwid tu. Sebab apa? Sebab kita terhad dengan masa. Okey, itu yang pertama. So target kita adalah mereka yang baru nak belajar. Jadi dengan penerangan yang tidak terlalu detail sangat, tidak terlalu berat, insya-Allah bersesuaianlah bagi mereka yang baru nak belajar. Kemudian target kedua kita adalah mereka yang nak ulang kaji. Siapa yang nak ulang kaji, yang dah belajar selama ni, kemudian nak refresh balik. Betul ke cara faham kita ni selama ni? Jadi untuk refresh, untuk ulang kaji, ini juga antara kita punya target lah. Okay. Dan yang ketiga adalah siapa yang nak bersedia. Awal-awal tadi kita cerita tentang persediaan untuk memasuki Ramadan kan. Jadi untuk target kita yang ketiga ni, dia umum. Maksudnya siapa yang nak bersedia untuk Ramadan. Jadi anda boleh tanya diri sendirilah, adakah anda duduk dalam 3 golongan yang saya sebutkan ni, 3 target kita, ataupun tidak. Jadi insyaAllah sebentar lagi Encik Ifan mungkin akan kongsikan secara detail lah berkenaan dengan pendaftarannya, yuran apa semua. Jadi anda boleh nilai. InsyaAllah yuran pada saya sebut siap-siap lah. Walaupun belum cerita lagi, yuran je sangat mampu milik tuan-puan. Sangat mampu milik dengan 4 pertemuan, kemudian ada rakaman dan seumpamanya. Jadi untuk anda tahu package yang kita sediakan, anda kena stay dululah sehingga selesai kita punya live pada pagi ini, insyaAllah. Boleh tuan-puan. Jadi mohon bersabar. Rasanya
Encik Ifan akan cerita detail habis-habisan kan sebentar lagi. Boleh tuan-tuan dan puan? Jadi saya rasa itu sahaja kot. Itulah antara objektif dan seterusnya adalah untuk kita semua ni satu keluarga Easy Ngaji ni rasa macam orang kata apa, gembira lah. Orang kata apa, menzahirkan kegembiraan kita untuk menyambut tetamu istimewa kita iaitu bulan Ramadan. Baik, semoga menjawab. InsyaAllah, saya rasa itu sahaja kot. Saya serahkan kembali kepada Encik Ifan. Ya. Allahu'alam. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Adi. Ustaz Adi dah menjawab 2 soalan dah sebenarnya. Booster tajwid ni boleh ke membantu dengan untuk siapa? Untuk siapa? Jadi sebenarnya dua-dua soalan tu dah dijawab. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan. Booster tajwid ni kita panggil dia sebagai short course lah. Fast track ni. Fast track. Sangat-sangat fast. Sebab tidak lain tidak bukan untuk kita bersedia dalam bulan Ramadan kan. Supaya nanti tuan-tuan dan puan, hujung Ramadan dapat ke tak dapat ke apa yang kita impikan tu, kita nak at least kita ni satu tahap kita tak rasa menyesal. Oh, Alhamdulillah. At least awal dulu ada juga belajar booster tajwid. At least awal dulu ada juga belajar tajwid. At least ada sesuatu yang kita dah buat untuk masuk bulan Ramadan. Supaya kita tak menjadikan Ramadan tu sia-sia. Kan? Supaya kita tak menjadikan Ramadan tu sebagai satu bulan yang sia-sia. Rugilah tuan-tuan dan puan. Seolah-olah ada emas yang ada depan mata kita ni. Tapi kita tinggalkan macam tu je. Gitu. Baik. Saya akan ceritakan tentang package. Saya akan ceritakan keseluruhan sebab bila menceritakan tentang package ni tuan-tuan dan puan, ramai yang confused. Jadi kita buat live. Kan? Kita buat live. Apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat, apa yang tuan-tuan dan puan akan terima dan sebagainya. Okay. Baik. Jadi saya nak Ustaz Adi last sebelum Ustaz Adi keluar. Okay. Harapan Ustaz Adi. Harapan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa pun kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diizinkan untuk mempunyai rasa cintakan ilmu, ilmu Allah ini. Sebab apa? Majlis ilmu ni dia tak boleh dipaksa. Untuk kita mengikuti majlis ilmu ni, memanglah kita boleh pergi kan, kita boleh paksakan diri, tapi secara orang kata apa, secara alaminya memang benda bukan yang boleh dipaksa. Kan? Jadi melalui kita orang kata apa, mengikuti majlis-majlis ilmu, maka kita akan dapat macam-macam input, macam-macam pengajaran yang kita boleh perolehi. Jadi alhamdulillah pertamanya dan selamanya kita bersyukur pada Allah di atas segala nikmat ini. Baik, kemudian bila sebut tentang harapan, sudah pasti saya mengharapkan terutamanya pelajar-pelajar saya sendiri, di bawah bimbingan saya sendiri, saya mendoakan agar anda semua sentiasa kekal istiqamah dengan kalam Allah ini. Moga-moga Quran ini menjadi syafaat buat kita di akhirat. Kan? Moga para malaikat menjadi saksi di atas kerja keras kita selama ni, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. Walaupun macam-macam lah, orang kata apa, kepahitan yang kita lalui kan. Tadi ada yang kata rasa malu dan sebagainya. Memang itu fitrah, itu normal tuan-puan. Bab ada yang sentuh bab usia kan, faktor umur, rasa malu lah untuk ditegur. Jadi benda tu normal tuan-puan. Kita kena bersedialah. Mungkin atas faktor ialah kita boleh kata mungkin kita kata kesilapan kita. Waktu kita muda kita tak nak buat begitu. Ya mungkin, tapi kita jadikan tu sebagai pengajaran. Jangan kita jadikan tu sebagai alasan untuk kita tidak bertindak kepada yang lebih baik. Ya. Jadi saya doakan anda semoga kekal istiqamah dengan Quran dan terus mengikuti program-program yang Easy Ngaji anjurkan. Bukan di Easy Ngaji sahaja, bahkan anda boleh ikut mana-mana majlis ilmu. Kan, macam kami di sini, kekuatan kami adalah mungkin berkaitan dengan ilmu tajwid Al-Quran dan sebagainya, macam ada refleksi. Itu antara-antara yang kita add on, kita masukkan. Tapi kalau nak ikutkan cabang ilmu Quran ni sendiri, dia terpecah kepada pelbagai lagi. Kalau tuan-puan nakkan kepada bidang-bidang sekian-sekian, maka carilah orang yang tepat untuk tuan-puan dapatkan ilmu tersebut. Dan harapan saya juga untuk Ramadan kali ini semoga kita dapat laluinya dengan baik.
Semoga Allah sampaikan kepada kita Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Semoga Allah sentiasa memberkati kita dan Rejab dan Sya'ban, balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kepada kita Ramadan yang bakal menjelang ni, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja kot. Saya pun tak bersedia sebenarnya untuk harapan, tapi itulah basic. Saya doakan anda semoga kekal maju jaya dan jangan lupa doakan izin ngaji. Itu paling penting lah. Doakan kami terus kukuh dalam menyampaikan ilmu berkaitan dengan Quran ni kepada masyarakat di luar sana. Kami ni entiti bisnes lah tuan-puan. Kami ni memang menyediakan khidmat. Jadi sebab tu sangat bersyukur pada anda yang memberi sumbangan dan sebagainya, mengikuti kelas-kelas pengajian. Antaranya untuk kita menampunglah kos-kos yang ada di sini. So, saya kena sebut benda ni supaya anda jelas kenapa kita buat kelas yang ada yuran semua. Sebab kita ada guru-guru di belakang yang kita nak kena beri upah mengajar dan sebagainya. Ya. So, terima kasih di atas segala sokongan anda semua selama ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran wa zayyinna bi zinatil Quran. Semoga Allah jadikan kita di kalangan ahli Quran. Warhamna bil Quran, dan sentiasa kita minta pada Allah untuk rahmati kita dengan Al-Quran, wa zayyinna bi zinatil Quran, dan moga-moga kita sentiasa dihiasi dengan perhiasan Al-Quran, insya-Allah. Itu sahaja. Doakan Ibu Ustaz supaya tak gugup ngaji. Baik. InsyaAllah ada yang kata minta doa supaya tak gugup ngaji. InsyaAllah kami sentiasa doakan. Semoga atau berkat. Anda tu mana tahu satgi keluar-keluar ada keajaiban terus tak lancar. Elok fasih. Kan? Sebelum ni sebut dot terus jadi dha. Elok sebutnya. Mana tahu keajaiban kan? Dan akhir sekali, last. Tadi saya terlupa nak respon soalan Puan Nora Aisyah. Beliau bertanya, kalau kita bertadarus tu 5 orang, lepas tu seorang pergi toilet, tinggal 4. Tinggal 4. Jadi waktu seorang ni baca, ada 3 orang je yang menyemak. Boleh ke? Jawapannya boleh. Okey? Tu soalan dia. Kita dah pin tu. Nampak tak? So jawapannya boleh. Dia kalau tak boleh tu, kalau yang pergi tandas tadi, dia bawa Quran tadi semua masuk pergi tandas sekali. Ataupun dia ajak semua sekali pergi tandas. So tak ada siapa yang nak baca, tak ada siapa yang nak semak. Kalau dah semua ke tandas kan. Okey, jadi itu sahaja tuan-tuan dan puan. Wallahualam. Saya rasa lepas ni tak ada dah untuk bahagian saya. Itu sahaja. Minta maaf kalau ada kurang lebih dalam penyampaian saya dan perkongsian saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam ini. Nanti kita minta Cik Irfan cerita sikit malam ni ada apa. Okey. Dan untuk mau ngaji esok insya-Allah ada jam 8.30 pagi. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Adi. Moga perkongsian orang kata walaupun santai, itu pun hashtag kita santai tapi sampai. Walaupun santai je kita pagi ni, insya-Allah moga-moga mendapat manfaat dan kebaikan. Moga-moga orang kata dapat boostkan lagi semangat kita untuk masuk bulan Ramadan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Adi. Boleh saya Okey, teruskan Ustaz Adi? silakan. Terbaik. Assalamualaikum. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Mohon bersabar bersama dengan saya, insya-Allah. Okey, saya nak ceritakan apa yang ada dalam booster tajwid. Sebab sebelum ni kita tak pernah buat live. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan bersama dengan saya, insya-Allah saya ceritakan dengan ringkas sahaja, insya-Allah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan boleh je tanya soalan. Okey, boleh je tanya soalan. Okey, baik. Booster tajwid Road to Ramadan. Sebab ini adalah persediaan. Tadi ramai yang tanya, bulan Ramadan nanti ada ke? Bulan Ramadan ada tadarus ke? Dan sebagainya. Itu dalam bulan Ramadan. Kita buat persediaan dulu. Dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah kami sediakan sesuatu. Okey, baik. Jom kita tengok satu persatu. Tuan-tuan dan puan, bila? Saya ceritakan satu-satu. Yang pertama adalah akses seminar. Bila seminar ni? Okey, bila seminar ni? Jadi seminar ni memang kita buat betul-betul sebelum Ramadan, iaitu pada 8 Mac, 12 Mac, 15 Mac, 18 Mac. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat waktu malam tu adalah Rabu malam.
Dekat waktu malam tu adalah Rabu malam. Dekat waktu pagi tu adalah Sabtu pagi. Jadi ada 2 minggu, hari Rabu, hari Sabtu. Hari Rabu, hari Sabtu, tiba-tiba Rabu depan tu dah puasa. Rabu depan betul ke? Rabu depan tu dah puasa. Jadi memang komplit lah, cukup-cukup je tuan-tuan dan puan. Cukup-cukup je 4 kali ni betul-betul untuk kita prepare bulan puasa. Ini yang pertama, tuan-tuan dan puan akan dapat akses seminar. Yang kedua tuan-tuan dan puan, iaitu modul seminar. Modul seminar ni kita akan pakai modul Smart Al-Fatih. Smart Al-Fatih ini disusun dan ditulis oleh Ustaz Azizul. Siapa yang kenal Ustaz Azizul tu? Pengarah Izin Ngaji, okey. Siapa yang pernah masuk kelas hafazan? Okey, jadi ini adalah susunan Ustaz Zul. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Jap. Hilang pula mouse saya ni. Inilah bukunya yang ada dekat tangan saya ni. Inilah bukunya. Smart Al-Fatih jilid 3. Saya tunjukkan sikit dalam dia. Jadi kenapa kita kata kita boleh ringkaskan tuan-tuan dan puan? Cuba tengok. Okey, contoh idgham ni selain ada teorinya, ada tanda, ada cara bacaan. Lepas tu kita akan buat contoh. Jadi kita pergi step by step. Kita pergi teorinya dulu, kita tengok kepada tanda and then kita pergi kepada cara bacaan. Okey? Baik. So itu dia sedikit tentang modul. Baik. 23 berapa tu? 12.3 hari Ahad. Sekejap Saya salah tarikh ke? 8. Masya Allah. Betul, betul, betul puan. Betul, betul, betul. Kita ada salah tarikh dekat sini. 8, 11, 15, 18. Astaghfirullahalazim. 12.3 tu salah. Okey. Apa benda ni salah? Okey, sebenarnya 11. 11. Sebenarnya 11. Saya edit lala ni juga saya edit. Okey, jom. Dia 11 tuan-tuan dan puan, 11. Salah tarikh Encik Irfan. 11, 11, 11. Dia hari Sabtu. Dia hari Sabtu. Dah edit dah. 11 Mac. Terima kasih Puan Asma. Okey? Okey, jom. Kita sambung. Yang kedua modul. Yang ketiga adalah akses rakaman. Bila cerita pasal rakaman ni maksudnya tuan-tuan dan puan bolehlah tonton ulang kali. Sangat penting rakaman ni, sangat penting. Saya pun tonton ulang kali. Bila kelas-kelas yang saya orang kata dah ikut ke tak ikut ke, saya tonton berulang kali. Yang keempat, e-planner. Dah masuk Ramadan kan? Mestilah orang kata nak kena ada checklist, nak kena ada betul-betul kita dapat track kita punya bulan Ramadan. Jadi, kita adakan e-planner. Tuan-tuan boleh print dekat rumah. Boleh main tanda-tanda. Nak print untuk anak ke, nak print untuk tuan-tuan sendiri ke, nak print sama-sama dengan pasangan ke. So, boleh sama-sama. Yang ketiga adalah e-checklist. E-checklist ni sama macam Ramadan Planner, cumanya ini lebih kepada lepas Ramadan. Yang tadi itu waktu Ramadan. Yang ini lepas Ramadan. Kita nak istiqamah kan? Kita nak istiqamah. Jadi kami sediakan e-checklist. Siapa yang join, saya tak ingat ni tahun bila. Mesti ada yang pernah dapat dalam bentuk fizikal kan? Ada yang pernah dapat dalam bentuk fizikal. Jadi, tuan-tuan, kami adakan 3 package bagi booster tajwid ni. Berapa package tuan-tuan? 3 package. Yang pertama adalah package Barakah. Yang kedua adalah package Maghfirah. Yang ketiga adalah package Rahmah. Ini bukan menu Rahmah Jadi kenapa kita gunakan nama ni adalah berkait dengan Ramadan. Berkait dengan Ramadan. Jadi tuan-tuan dapat tengok dekat sini. Bila sebut je package Barakah, tuan-tuan akan dapat semua yang saya sebutkan tadi. Akan dapat semua yang saya sebutkan tadi. Akses seminar, rakaman, modul. Modul ni kita hantar. Modul ni modul fizikal tuan-tuan. Modul ni modul fizikal. Kami hantar ke rumah. InsyaAllah sempat sampai. Lepas tu ada e-Ramadan Planner, ada e-checklist. Lepas tu ada package Maghfirah. Maghfirah ni tak ada e ni tak ada. E-Planner, e-checklist, dia tak ada. Okay. Rahmah ni dia ada akses, dia ada rakaman, cuma dia tak ada modul.
Kalau ada modul Amito ke apa ke nak guna ke boleh, tak ada masalah. Lebih kurang je, sama je. Cuma ada tajuk-tajuk yang dalam Amito yang kita skip. Okey, sebab kita fokus pada asas tajwid. Jadi inilah 3 pakejnya. Berapa Encik Irfan? Berapa? Kita nak tahu berapa je sekarang ni kan? Jadi inilah dia pakej Barakah ni, harganya adalah RM99. Maghfirah ini adalah RM88. Rahmah ini adalah RM67. Tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah join kelas dekat Easy Ngaji? Tuan-tuan dan puan, perasan tak kelas dekat Easy Ngaji, standard punya harga adalah 4 sesi iaitu sebulan adalah 100. Siapa yang join Amito baru-baru ni, kan? 4 sesi adalah 100. Tapi tuan-tuan dan puan, ini lebih daripada 4 sesi sebab apa? Hari Sabtu tu lebih daripada 2 jam. Total yang tuan-tuan dan puan akan lalui adalah 11 jam. 11 jam untuk bulan Ramadan ni. Tapi harganya jauh lagi murah daripada 4 sesi kelas tersebut. Sebab tuan-tuan dan puan akan dapat lebih lagi. Ada dapat buku, ada dapat rakaman, ada dapat e-planner, ada dapat e-checklist. Jadi inilah dia. Jadi ada yang tanya saya, nilai sebenar dekat atas tu apa Encik Irfan? Nilai ni tuan-tuan dan puan adalah orang kata nilai lah nilai. Contoh buku ni. Buku ni kan. Buku ni ada harganya. Tapi nilai dia lebih daripada tu. Harga dia contoh kita kata RM30. Tapi nilai dia sebabkan ilmu dalam ni, nilai dia lebih daripada itu. Jadi tuan-tuan dan puan, berbaloi ke tak berbaloi ni? Berbaloi ke tak berbaloi? Ustaz Adi sebutkan tadi, harga dan yuran yang kami letakkan sangat berbaloi. Tuan-tuan dan puan rasa berbaloi ke tak? Dengan RM67 dapat join, dapat rakaman. Awal dulu tuan-tuan dan puan, kami buat rakaman ni 14 hari je. Maksudnya, dapat join, dapat tengok dalam 14 hari sebelum Ramadan. Tapi Ustaz Adi kata, tak apalah kita bagi rakaman lifetime. Maksudnya, rakaman tu sampai bila-bila. Tanyalah siapa yang pernah join Easy Ngaji, ada tak pernah rakaman kena delete? Ada tak? Tak sempat nak tengok je sebenarnya. Okey? Jadi, tunggu dulu. Saya cerita lagi. Okey? Ini baru package tuan-tuan dan puan. Siapa yang dah join waiting list, yang pertama tuan-tuan dan puan akan dapat webinar eksklusif Hukum Al-Idgham. Nanti Ustaz Adi akan lebih ceritakan tentang Al-Idgham. Bila tu nanti kami akan maklumkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan akan dapat poster. Tuan-tuan dan puan akan dapat poster. Poster ni besar tuan-tuan dan puan, A3. Saya tunjuk ni. A3. Poster ni fizikal sekarang kami akan hantar dengan buku. Janjang berwarna. Besar tak tuan-tuan dan puan? Ni sampai dekat dinding. Letak dalam buku ke, letak dalam Quran ke. Kami bagi kepada tuan-tuan dan puan. Yang ketiga adalah e-book eksklusif refleksi. Siapa yang tak sempat join refleksi Al-Fatihah tempoh hari, saya nak berikan e-book eksklusif ni. Sebab e-book ni saya tak ada jual dekat mana-mana. Saya nak berikan e-book refleksi Al-Fatihah. Ada lebih kurang 50 page dalam tu. Siapa yang join Fatihah hari tu, bolehlah bagi feedback. Seronok ke tak seronok. Jadi bonus bernilai 347 ni, kami nak berikan secara percuma kepada siapa yang join waiting list. Satu, okey, dia kena join lah waiting list. Sebab apa? Sebab nanti mulai malam ni, kami akan berikan link pendaftaran. Siapa yang daftar sebelum esok. Siapa yang daftar sebelum esok jam 12 tengah hari, akan dapat 3 benda ni secara percuma. Akan dapat 3 benda ni. 1, webinar ni. 2, poster ni. 3, e-book ni. Secara percuma. Walaupun package apa pun. Tuan-tuan puan daftar 67. Dapat. Tuan-tuan puan daftar 88. Dapat. Tuan-tuan puan daftar 99 pun dapat. Tapi kena sebelum 12 tengah hari esok. Sebelum 12 tengah hari esok. Tunggu. Saya ada lagi benda. Saya nak boostkan lagi semangat tuan-tuan puan ni. Ada lagi benda saya nak bagi. Yang pertama adalah, boleh tolong ambil kan? Yang pertama adalah Al-Quran. Berwarna dan terjemahan, saya nak bagi kepada orang yang terawal. Planner ada.
Saya nak berikan kepada orang yang terawal. Yang first. Yang betul-betul daftar first. Malam ni yang betul-betul siapa yang daftar first, saya berikan ni. Percuma je. Tak perlu bayar. Okey? Tak perlu bayar. Bolehlah nak bagi kat anak ke, nak bagi kat jiran ke, hadiah ke dan sebagainya. Yang kedua, saya nak berikan Ramadan planner. Okey, yang tadi tu kalau daftar penuh dapat E kan, E planner. Ini saya nak berikan fizikal. Ni kami ada lagi ni tapi tak banyak lah. Ni. Nampak tak? Gitu. Ada checklist harian. Okey, Ramadan planner. Siapa yang beli tahun lepas ni ada lagi. Tapi dah tak boleh gunalah. Okey? Dah ada yang tanya macam mana nak daftar. So ada 10 orang yang akan terima. Maksudnya orang yang pertama akan terima Quran. Orang yang ke-10 kemudian tu akan terima planner. Kami akan postkan sekali. Tuan-tuan dan puan. Best ke tak best? Best ke tak best? Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, mudah saja. Okey? Lepas ni nak tanya saya, yang nak, Astaghfirullahalazim. Yang nak tanya soalan, boleh tanya selepas ni. Okey? So, tuan-tuan dan puan, yang pertamanya, join waiting list. Sebab apa? Sebab malam ni, kita tak terus daftar. Saya tak nak buka terus pendaftaran. Saya nak tuan-tuan dan puan rasai dulu mudahnya ngaji ni. Malam ni, Ustaz Adi akan ceritakan makhraj huruf menggunakan modul ini. Jadi siapa yang join waiting list, saya akan berikan PDF. Untuk kita belajar tentang makhraj huruf dahulu. Kita nak belajar yang ni dulu. Nampak ke? Sekejap saya kecilkan sekejap. Kita nak belajar yang ni dulu tuan-tuan. Okey? Malam ni free je. Join waiting list je. Okey? Join waiting list. Malam ni. Lepas tu, habis je malam ni, kita akan terus buka. Tuan-tuan stay je dalam group tu, kita akan berikan link ataupun saya akan ceritakan macam mana tuan-tuan nak daftar kalau nak buat pembayaran secara manual. Okey? Jelas? Cun. Jadi, tuan-tuan mudah je start daftar lepas malam ni. Siapa yang daftar awal, terlepaslah bonus 3 tadi. Yang webinar, poster dengan apa tadi? E-book tadi kan? E-book Fatihah. Jadi tuan-tuan hanya perlu join je waiting list. Stay dalam tu dan tunggu untuk pendaftaran malam ini. Okey? Boleh? Cun. Mudahnya ngaji edisi markah huruf. Nanti tuan-tuan akan nampak mudahnya ngaji ni banyak kali. Sebab kita sinonimkan ataupun kita nak tallykan dengan nama kita Easy Ngaji. Easy tu kan mudah. Jadi kita macam mudahkan ngaji. Gitu. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Jika ada tuan-tuan dan puan yang nak tanya soalan pada malam ini, boleh pada malam ni lah. Yang nak tanya soalan pada saya, apa tadi tu? Saya confuse lah. Yang dapat tak dapat tu confuse. Boleh je tanya soalan. Okey, nanti saya akan buka ruang soalan dalam group waiting list. Atau tuan-tuan dan puan nak tanya, ada soalan ke pada waktu ni? Okey. Jadi itulah dia. Saya tunjukkan kembali package-nya. Kalau tuan-tuan ambil package Barakah is the best lah. Ini adalah yang terbaik RM99. Okay, kalau tuan-tuan ambil package Maghfirah, orang kata tak ada e-planner je. Tapi ni pun dah cukup terbaik dah sebab tuan-tuan akan dapat modul. Dan package Rahmah, tuan-tuan akan dapat rakaman. Kalau tuan-tuan dah ada modul yang lain sebelum ni pun dah okey dah. 67 ni. Tapi the best adalah Barakah. Untuk Semenanjung, saya terlupa. Untuk Semenanjung, okey, untuk Semenanjung benda ni free. Postage, bukan buku ni free. Postage free untuk Semenanjung. Tapi untuk yang Sabah, Sarawak dengan Singapura ada kena tambah. Okey, PDF dah hantar ke tuan? Belum lagi. PDF belum hantar lagi. Saya nak tunggu semua masuk dulu sebab WhatsApp kan? WhatsApp kalau siapa yang baru masuk, okey, siapa yang baru masuk dia tak nampak mesej yang atas tu, saya akan hantar sekali, saya akan hantar sebelum tengah hari ni. Okey? Boleh? Kalau dah join waiting list, tunggu aja webinar malam ni jam 9. Betul?
Betul. Kalau dah daftar waiting list, tunggu je webinar malam ni pukul 9. Yes, betul. Puan Nur Aisyah, yang dah masuk Amito macam mana? Yang dah masuk Amito, okey. Yang dah masuk Amito, ini adalah program yang lain. Okey, ini adalah program yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan perlu daftarlah. Tetapi, terima kasih Puan Asma. Okey. Tetapi siapa yang daftar Amito tempoh hari secara penuh, bayaran penuh yang dah bayar penuh daripada bulan 1 sampai daripada bulan 2 sampai bulan 8 akan dapat join ni secara percuma. Secara percuma. Saya ulang lagi, secara percuma. Siapa yang bayar penuh tempoh hari. Okey. Jelas? Okey, akan dapat percuma. Nanti saya akan hantarkan mesej kepada tuan-tuan puan. Boleh? Sabah kena tambah berapa? Sekejap saya tunjuk. Untuk Sabah Sarawak kena tambah 12, untuk Singapura kena tambah 30. Untuk Sabah Sarawak tambah 12, untuk Singapura tambah 30. Sebab postage semakin naik. Okey, postage semakin naik. Okey. Kami cover sebahagian. Okey. Jadi kena tambah 12. Contohlah, saya ambil contoh. Ambil package Maghfirah 88 tambah 12, jadi tuan-tuan puan perlu daftar 100 sahaja. Okey. Okey, baik. Okey. Boleh tuan-tuan puan? RM12 ya? Betul. Siapa tadi tanya? Fidaju. Yes, betul RM12. Baik, tuan-tuan puan, itu sahaja. Mudah je tuan-tuan puan, malam ni join dulu Ustaz Hadi. Join je Ustaz Hadi. Kalau terlepas hadiah ni tak apa, jangan risau. Okey? Hadiah ni untuk semua. Ini untuk semua. 347 ini secara percuma untuk semua. Jangan lepaskan sebab sampai tengah hari esok. Yang ini untuk yang terawal. Sedia je. Bersedia, tekan link, terus daftar. Okey? Ah, So, tuan-tuan dan puan, apa boleh buat? Join waiting list. Tunggu webinar pada malam ini. Selesai. Okey? Webinar dulu. Fokus webinar dulu tuan-tuan dan puan. Download PDF, fokus webinar dulu. Join dulu kelas malam ni. Kalau rasa macam, alah biasa je Ustaz Adi ni, tak apa. Kalau tuan-tuan dan puan rasa macam, okey juga ni persediaan untuk Ramadan. Join. Wajib join untuk booster tajwid. Okey. Baik, jadi itu saja untuk saya. Tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang join kita punya live pada malam ini, insya-Allah. Malam pula. Selalu malam. Selalu buat kelas malam. Okey, yang join pada pagi ini, insya-Allah. So saya ucapkan ribuan terima kasih. Ada soalan, malam ni pukul 9 malam ke pukul 10.45 malam? Malam ni webinar start 9 malam. Webinar start 9 malam, jangan tunggu 10.45 malam. 10.45 malam tu link pendaftaran akan ke okey? Link pendaftaran akan ke okey? Ada yang tanya kalau yang dah bayar penuh Amito tu dapat ke hadiah-hadiah tu? Untuk yang hadiah 3 tu akan dapat sekali, okey? Untuk hadiah yang 3 tu akan dapat sekali. Cuma yang fast action tu, Quran dengan Ramadan planner untuk yang fizikal tu tak dapatlah. Okey? Okey. Baik tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama dengan kami ni di Izin Ngaji. Doakan kami di Izin Ngaji terus terbang tinggi, terus dapat sebarkan manfaat yang sebaiknya. Jadi saya jumpa tuan-tuan dan puan pada malam ini. Total Sabah tadi RM100 ya Encik Ifan? Yes, betul. RM100. Okey, kalau ambil package Maghfirah. Kalau ambil package Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ambil package apa tadi? Ambil package Barakah, dia akan jatuh 109. Betul ke? Bukan ni. 111 ke? 111. Okey. Kalau ambil package Maghfirah, dia akan jatuh 111. Okey. Maaf. Kalau ambil package Barakah, dia akan jadi 111. Okey. Jadi terima kasih. Saya nak undur diri dahulu. Kita dah sejam setengah bersiaran. Saya jumpa tuan-tuan dan puan malam ini. Bukan saya lah yang akan memberikan talk. Ustaz Hadi. Okey.
Baik, itu saja daripada saya. Saya undur diri dahulu. Ingat, isi ngaji, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. #mudahkan ngaji. Assalamualaikum dan bye-bye. Jangan lupa join waiting list dan join webinar pada malam ini, insya-Allah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah.